sebenarnya tuan-tuan, kita gagal mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini sejarah. Semua bertanggungjawab. Kerana di Malaysia ada bahagian TV dan filem Cina, TV dan filem India, TV dan filem Melayu. Pecah. Okay. Pendapatan? So mana yang you rasa dapat lagi mewah? Indonesia populasinya 270 juta. So di Malaysia ada berapa? Sikit. 50 juta, 70 juta. Jadi bezanya sana lah. Tampaknya bahasa Melayu di negeri kasino kini semakin sulit diselamatkan. Dan kaum Melayu Malaysia hanya bisa menangis setiap hari. Selama ini mereka terkesan mau enaknya sendiri. Mereka seolah menyalahkan Indonesia, kenapa kita menamakannya dengan nama bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Padahal, penamaan bahasa itu adalah hak penuh bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Melayu Malaysia menjadi semakin layu, itu karena ulah kaum Melayu negeri kasino sendiri. Kaum Melayu Malaysia sendiri yang membunuh bahasa Melayu mereka. Di antaranya lewat program pengajaran dan pembelajaran sains dan matematika dalam bahasa Inggris atau dikenal dengan program PPSMI. Belakangan program ini diganti dengan program Dwibahasa, tapi intinya sama saja. Orang Malaysia pun cenderung memilih bahasa Inggris ketimbang bahasa Melayu. Belajar bahasa Inggris lebih menjamin masa depan anak-anak Malaysia. Adapun bahasa Melayu Malaysia tidaklah memiliki nilai ekonomi dan hanya menjadi bahasa kampung. Fungsi nyata bahasa Melayu Malaysia sekarang ini adalah sekedar untuk bertengkar dengan netizen Indonesia. Hanya bermodal bahasa Melayu, orang Malaysia kini tidak bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Hancurnya bahasa Melayu Malaysia itu akhirnya juga berdampak buruk terhadap industri budaya populer mereka. Musik, drama, dan film mereka menjadi tidak berkembang. Nah, berikut ini adalah rintihan orang Malaysia sendiri mengenai nasib bahasa Melayu mereka. Cabaran terbesar bahasa kebangsaan adalah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. PPSMI 2003, tuan-tuan kalau tak ingat, mungkin dah tak sekolah lagi ataupun tak sekolah lagi. Ini 2003. PPSMI adalah cermin jelas pelanggaran semangat kebangsaan yang kita harapkan. Biarpun ada justifikasi, ada asas, tak salah dari segi perlembagaan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita gagal mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini sejarah. Semua bertanggungjawab. Kerana itu, masa itu pejuang-pejuang bahasa senyap. Perubahan kepimpinan politik kerajaan baru di bawah Najib Tun Razak mengimbangi bantahan PPSMI dengan hasrat yang mengekalkan. Ada dua kumpulan. Ada kata nak bantah, ada kata nak mengekalkan. Jadi kerajaan memperkenalkan Dual Language Program DLP pada tahun 2016 sebagai jalan pilihan. Bagi saya tuan-tuan, walaupun kerajaan setuju, ini mempunyai implikasi yang sama, yang lebih kurang sama. Meski dihiasi dengan slogan yang retorik. Dia cakap apa? Memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris. MBM, MBI. Oh, sedap tuan-tuan. Ia sekadar sarung baru menggantikan sarung PPSMI yang gagal. Saya ulang balik. Ia adalah sarung baru bagi menggantikan sarung PPSMI yang gagal. Sarung-sarung ini adalah manifestasi kurang keyakinan bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu, bahasa yang membina budaya bangsa itu sendiri. Semua sarung inilah kepalsuan, penipuan, munafik
dan pendirian tindakan beberapa sekolah jenis kebangsaan Cina dan tokoh pendidikan Cina terhadap pelaksanaan bahasa kebangsaan sememangnya satu cabaran membentuk perpaduan melalui bahasa. Polemik ini mencetuskan hawa perkauman sempit yang mewujudkan ketidaktentuan politik. Pada penghujungnya, tuan-tuan, penyelesaian permasalahan juga bersifat politik. Sementara, simpan bawah kapet. Itulah program pemerintah Malaysia sendiri yang akhirnya membunuh bahasa Melayu. Selanjutnya, kita lihat pengaruh kegagalan Malaysia membentuk satu bangsa dengan satu bahasa terhadap industri film mereka. Dan hal ini dituturkan oleh aktor film Malaysia sendiri, yakni Chew Kin Wah. Aktor keturunan Cina ini justru lebih sering main film di Indonesia. Ada banyak yang tanya, kenapa Kin Wah pergi kerja di Indonesia? Ya, kenapa? Kenapa tak kerja di Malaysia? Ya. Nombor satu, pilihan untuk seorang pelakon Cina yang berbahasa Melayu di Malaysia bukan banyak. Kerana tak banyak watak Cina dalam dunia TV atau filem di Malaysia. Yes. Kerana di Malaysia ada bahagian TV dan filem Cina, TV dan filem India, TV dan filem Melayu. Pecah. Itu menjadikan bagaimana pilihan saya Jadi kecil. very small, very limited. Saya tak boleh pergi ke bahagian Cina kerana saya tak boleh baca bahasa Cina. Tak boleh cakap juga. Cakap boleh, baca tapi tak boleh. baca saya tak boleh. Jadi skripnya orang kena baca kepada saya ulangi saja apa yang dibacakan, apa yang saya dengar. Itu kerana masa 70-an, masa saya pergi ke sekolah, mak bapak ingat, harus hantar ke sekolah Melayu, harus sekolah kebangsaan. Itu tempatnya boleh maju, tapi macam tak ada pun. Tapi oleh kerana kebiasaan saya untuk berbahasa Melayu, saya boleh pergi ke Indonesia dan menggunakan dan membelajar bahasa Indonesia. Kerana bedanya ada banyak, bezanya ada banyak. Tapi kesamaan juga banyak juga. Tapi kalau kita gunakan seorang pelakon Cina yang hanya boleh berbahasa Cina di Malaysia, pergi ke Indonesia tak boleh. Parah. Tak boleh. Kalau bahasa Indonesia itu parah. Itu bezanya. Okey. Pendapatan? Compare? Boleh bilang tak payah compare tak? Tak payah tak, you just cakap mana lagi you kerja kat dua-dua negara. So mana yang you rasa dapat lagi mewah? Indonesia populasinya 270 juta. So di Malaysia ada berapa? Sikit. 50 juta, 70 juta. Jadi bezanya sana lah. Maknanya sebab dia orang penduduk ramai, penonton ramai, so bayaran untuk pelakon pun lebih besar lah. Itulah compare dengan Malaysia. Saya tak cakap apa pun. Malaysia tak boleh bayar lebih sebab kita penduduk sikit. Saya tak cakap apa pun. Mereka sungguh apresiasi. Appreciate. Bakat, talent pemeran. Jadi ada satu cerita P. Ramlee dulu, ingat tak? Yang selalu dia guna bakat, nak jumpa bakal menantu. Jadi mak bapak tu akan tanya, kau ni kerja apa? Dia pun kata, saya artis. Ibu mentua aku. Tapi di Indonesia, kalau kau bilang pemuzik, aduh, salah. Itulah bezanya. Sama juga sekarang di Indonesia, sebab sekolah filem mereka sudah lama ditubuhkan, tak sama dengan sini. Diorang banyak ada graduan-graduan yang bikin filem, bikin short filem. Jadi banyak penawarannya banyak, peluangnya banyak. Samalah. Tapi tadi kata macam ibu mentua aku, maknanya orang tak suka jadi pelakon. Maknanya
Di sini memang di Malaysia. Oh, di Malaysia. Tapi di sana tak. Di sana tak. Sana di appreciate. Di Malaysia ini yang jadi ibu mentua aku. Iyalah. Yang siapa? Pemuzik. Begitulah dampak hancurnya bahasa Melayu di Malaysia terhadap industri budaya populer mereka. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.